Cikgu Falahi, kita boleh mula kot sekarang. Boleh mulakan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Asfalilawati binti Razali, penolong pegawai pendidikan Unit Pendidikan Khas PPD Pasir Gudang. Yang dihormati Cikgu Nolaili binti Ishak dan Cikgu Hisham bin Esa selaku penceramah jemputan pada petang ini. Barisan Penolong Kanan Pendidikan Khas, Penyelaras Pendidikan Khas, barisan rakan-rakan guru, peserta taklimat yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi dapat kita berkumpul bersama-sama dalam taklimat gadget perkemahan dan tepuk sorak pendidikan khas daerah Pasir Gudang tahun 2021. Terima kasih dengan kehadiran tuan-puan yang sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita menuntut ilmu pada hari ini. Semoga usaha kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita mulakan taklimat pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk makluman semua, taklimat kita pada hari ini dibahagikan kepada 2 slot. Slot pertama, sesi taklimat gadget perkemahan oleh Cikgu Nolaili binti Ishak. Slot kedua, kita akan teruskan dengan taklimat tepuk sorak oleh Cikgu Hisham bin Esa. Sebelum memulakan taklimat, izinkan saya membacakan biodata Cikgu Nolaili binti Ishak. Cikgu Nolaili binti Ishak berumur 45 tahun, merupakan penyelaras PPKI SK Senai Utama. Beliau berasal dari Kelang, Selangor, sekarang menetap di Kampung Pertanian Kulai. Beliau telah berkahwin dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Mula berkhidmat pada tahun 2008 di SK Senai. Pada tahun 2010 dipindahkan ke SK Senai Utama untuk membuka program baru PPKI. Beliau juga merupakan jurulatih utama kebangsaan bagi subjek pendidikan moral untuk tahun 4, 5 dan 6, jurulatih utama negeri dan daerah bagi subjek pendidikan moral untuk tahun 3, 4, 5 dan 6. Beliau juga merupakan penulis buku teks dan buku aktiviti subjek pendidikan moral tahun 4 dan 5. Selain itu, beliau merupakan penolong Pesuruhjaya Daerah Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Kulai. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Cikgu Nolaili binti Ishak untuk mengendalikan sesi taklimat gadget perkemahan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.
Yang berusaha Puan Asfah Lelawati binti Razali, penolong PPD, Pendidikan Khas Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang, guru-guru penolong kanan, sekolah-sekolah daerah Pasir Gudang, penyelaras PPKI, sekolah-sekolah daerah Pasir Gudang, seterusnya guru-guru pendidikan khas daerah Pasir Gudang. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Ilahi kerana dengan izinnya saya diberi peluang untuk berkongsi info dan maklumat berkaitan dengan pertandingan gadget perkhemahan Carnival E-Curriculum Pendidikan Khas peringkat negeri Johor bagi tahun 2021 lah. Jadi kita sama-sama berkongsi lah, maknanya saya ni bukan nak menyampaikan ceramah jadi kita sama-sama untuk mendengar lah info yang saya terima daripada taklimat bersama JPN tempoh hari. Okey, saya akan sharekan skrin. Sebelum tu saya mohon maaf sebab saya ni sebenarnya baru 3 minggu baik daripada virus COVID jadi saya masih ada sedikit batuk lah. So kalau saya terbatuk lah masa ni saya mohon maaf lah. Okey. Okey, saya akan share saya punya skrin. Okey, nampak saya punya skrin boleh respon. Nampak tak saya punya skrin Nampak Puan, nampak. Okey, terima kasih. Okey. Nampak Puan, nampak. Okey, terima kasih. Okey, okey, ini adalah okey, saya telah diamanahkan sebab Kulai menjadi tuan rumah untuk pertandingan Carnival E-Curriculum Pendidikan Khas untuk peringkat negeri Johor. Jadi saya telah diamanah dan diberi tanggungjawab menjadi pegawai teknik untuk pertandingan gadget perkhemahan bagi E-Koko ni bagi tahun 2001 Sebenarnya saya ni tidaklah mahir sangat untuk pertandingan gadget ni, tapi telah oleh kerana telah diberi amanah dan tanggungjawab, jadi saya cubalah sama-sama mencari ilmu juga mencari ilmu untuk pertandingan ni. Okey. Okey, kalau ikutkan slide ni sebenarnya telah dikongsikan, saya ada kongsikan dengan pihak PPD Cik Halim Perdana Kesuma. Begitu juga dengan saya dikongsikan dengan salah seorang rakan saya Cik Gunoy GPK, saya lupa lah sekolah mana saya minta juga beliau panjangkan di daerah sebab slide yang mula-mula diberi tu tidak ada video lah. Slide yang kedua saya dah edit sedikit dan saya masukkan video Okey, untuk pertandingan gadget perkhemahan ni, okey, dia terbuka kepada semua MBK lah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, kita open kepada kategori BP dan juga BD. Okey. Setiap daerah hanya boleh menghantar satu peserta lelaki dan satu peserta perempuan untuk setiap kategori. Jadi kalau ikutkan kita tengok kita ada kategori sekolah rendah dan juga sekolah menengah. So kalau ikutkan satu daerah hanya boleh hantar 8 orang peserta sahaja untuk setiap kategori BP, BD, bagi sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, kalau kata sebab hari tu di Kulai kami dah beri taklimat di daerah Kulai, ada juga pertanyaan daripada rakan-rakan guru, kalau kata kita ada OKU yang berada di perdana di kelas perdana, jadi murid-murid ni pun boleh turut sertalah untuk pertandingan ini. Okey. Seterusnya pertandingan dijalankan secara video tanpa suntingan Okey, tanpa suntingan ni maksudnya kita tak boleh edit lah raw video asal daripada handphone dan akan dimuat naik ke YouTube dalam mood unlisted lah. So mood unlisted ni saya rasa cikgu pun maklum maksudnya kita boleh beri kepada siapa yang ada link sahajalah secara private bukan dipublikkan untuk video ini. Okey. Okey, seterusnya bagi pertandingan gadget ni sebenarnya ada 2 rakaman video yang perlu disediakan lah. Okey, yang pertama adalah rakaman video
Satu adalah pembinaan model gadget dalam mood times lapse. Okey. Terus mood time lapse ni apa dia punya maksud ni? Maksudnya dia auto laju lah cikgu ya. Untuk rakaman ini. Okey, rakaman yang video yang kedua, pembentangan hasil model gadget tersebut. Maksudnya peserta ni bila dia dah bina model gadget tersebut, dia perlu present hasil model gadget ini, dan di belakang nanti ada diberitahu masa berapa minit perlu dirakamkan untuk pembentangan hasil model gadget ni. Okey, wajib mempunyai sari kata bahasa Melayu. Okey, untuk makluman semua, syarat-syarat ni memang kami dapat daripada bahagian KPM lah, maksudnya memang ini adalah syarat-syarat untuk kebangsaan. Okey, untuk makluman tuan rumah kebangsaan adalah Negeri Sembilan. Okey, kedudukan kamera di hadapan peserta dalam kedudukan melintang landscape. Okey, rakaman video hendaklah tanpa pengenalan daerah maknanya cikgu tak boleh masukkanlah pada awalnya tu daerah Pasir Gudang. Okey, rakaman video hendaklah tanpa menggunakan sebarang aplikasi tambahan. Okey, seterusnya rakaman video hendaklah menunjukkan peserta, nampak peserta tu, dan juga proses kerja dengan jelas. Okey, penggunaan muzik latar, teks dan juga lain-lain animasi grafik tidak dibenarkan. Okey, setiap peserta diberi tempoh 90 minit saja, masa maksimum lah. Maknanya kurang boleh untuk membina gadget tersebut. Okey, kemudian dia kata rakaman video hendaklah menggunakan aplikasi time lapse video sahaja dengan tetapan kelajuan 10 kali. So maksudnya laju dia sebanyak time lapse ni adalah kali 10 lah, 10 kali ganda dia punya kelajuan dia. Okey. Okey, ini dimasukkan juga minta maaf. Okey, sekejap Okey, ini adalah yang diberi dia suruh gunakan ni times lapse video dia dah bagi tahu minta install aplikasi tersebut. Okey. Okey, seterusnya rakaman rakaman hendaklah menunjukkan peserta dan gadget. Okey, video hendaklah menggunakan sari kata bahasa Melayu. Okey, yang pembentangan tadi perlu dirakamkan dalam tempoh masa 3 hingga 5 minit sahaja. Maknanya ini adalah video yang kedua lah, dan dimuat naik di YouTube tetapan unlisted mode unlisted. Okey. Okey, setiap daerah hanya boleh menghantar satu peserta lah sahaja untuk setiap kategori. Okey, penyertaan adalah secara individu untuk pertandingan ni. Sebenarnya pada asalnya adalah berkumpulan lepas tu pihak pernikahan mungkin ubah balik semula dan dijadikan sebagai pertandingan secara individu. Okey, seterusnya semua peserta digalakkan memakai uniform lengkap pasukan beruniform masing-masing lah. Tapi kalau kita sedia maklum, kebanyakan kita ni adalah pengakap jadi makna kena pakai uniform pengakap lah untuk pertandingan ni. Okey. Peserta perlu membentangkan hasil gadget yang dibina. Okey, syarat seterusnya adalah peserta perlu membentangkan hasil model gadget yang dibina. Bagi yang berikutlah, maknanya dia kena sebut nama gadget, apa bahan yang digunakan, apa ikatan yang digunakan dan apakah fungsi gadget tersebut. Sebab kalau kita tahu gadget ni pelbagai sama ada gadget rak kasut ke, rak pinggan ke, ampaian dan juga sebagainya lah. Okey. Okey. Semua peralatan perlu disediakan oleh pihak pasukan masing-masing lah Maknanya kalau kata ikut sekolah lah, daerah juga adalah ikut daerah. Okey, penggunaan tali untuk ikatan gadget perlulah jelas untuk menampakkan jenis ikatan bagi memudahkan sesi penjurian yang dijalankan lah.
Okay, kali pekan hari tu ada juga pertanyaan daripada daerah saya jenis tali yang digunakan, okey. Dan saya pun dah merujuk kepada Encik Bakri JPN. Beliau respon beliau pun dapatkan jawapan daripada pihak tuan rumah Negeri Sembilan. Okey, dia kata tak ada jenis tali yang maksudnya tak ada spesifik tali yang digunakan cuma pastikan kita boleh nampak ikatan tersebut lah, okey. Semua model gadget wajib dibina menggunakan teknik ikatan sahaja dan semua gadget yang dibina mesti mempunyai ketinggian minimum 30 cm dan maksimum 200 cm. Okay, gadget yang berbentuk perangkap atau berbahaya tidak dibenarkan. Okay, pautan video rakaman hendaklah disertakan ketika pendaftaran melalui Google Form ini kita akan sediakan nantilah Google Form ni melalui daerah nanti kita akan sediakan untuk upload sekali video video rakaman. Okey. Ini adalah pemakahan berdasarkan kriteria di bawah lah. Okey, dari segi gadget, okey ikatan, okey bilangan ikatan 30 markah, jenis ikatan 10 markah, okey kreativiti 10, keaslian hasil kerja adalah 10, kekemasan adalah 10, keseimbangan adalah 10, masa, ketepatan masa lah saya rasa ni 5 markah. Dan markah untuk pembentangan pun ada sebanyak 15 markah. Okey, keputusan hakim adalah muktamad. Okey, semua urusan pendaftaran peserta wajib dilakukan oleh pengurus pasukan. Ini nanti akan ada pengurus pasukan daerah. Okey, setiap penyertaan MBK perlu mendapat kebenaran ibu bapa dan juga penjaga. Okey, syarat seterusnya berkaitan dengan SOP lah sebab kita pun maklum sekarang negara kita dilanda wabak COVID ni jadi yang perlu mematuhilah prosedur SOP yang ditetapkan oleh MKN dan juga KPM dalam menangani penularan wabak COVID-19 dan juga sebarang bencana yang lain. Okey, pihak penganjur berhak membatalkan penyertaan atau kemenangan mana-mana pasukan yang bertanding jika didapati melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okey, ini adalah video Okey, okay, kita saksikan video ni
Okey, saya teruskan ya. Okey, kita ada video kedua video kedua. Okey, ini adalah daripada murid pendidikan khas ya. Sebenarnya video-video ni adalah di-share daripada bahan yang kami dapat daripada untuk kebangsaan lah. Okey.
Tak boleh. Okay, video ni dia tak ada suara ni. Dia buat apa? Dia share cara dia buat cara dia buat. Ini saya rasa murid pendidikan khas bakal ikut tengok tajuk di sini adalah Carnival AE Curriculum Pendidikan Khas Wilayah Persekutuan KL 2021 lah. Jadi ni cikgu tengok video dia laju makna tu yang digunakan tadi tu mode time lapse lah.
Okey, dah habis video tadi. Okey, dan slide seterusnya. Okey. Okey, yang terakhir ini adalah jawatan kuasa lah. Saya just paparkan di bawah tim saya lah untuk pertandingan gadget Negeri Johor 2021 cikgu-cikgu yang terlibat lah bersama tim saya. Okey. Okey, habis slot saya untuk perkongsian bersama untuk pertandingan gadget Karnival E-Koko Pendidikan Khas peringkat Negeri Johor tahun 2021. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, saya juga mengalukan kehadiran PPD kami Encik Halim Perdana Kesuma bin Ma'ruf, penolong PPD Pendidikan Khas Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Fulai. Okey, sebelum tu juga saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Aspa Lelawati binti Razali, penolong PPD Pendidikan Khas Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang yang sudi menjemput saya untuk sama-sama berkongsilah info dan maklumat berkaitan dengan pertandingan gadget perkemahan Karnival E-Koko Pendidikan Khas lah. Saya mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap sepanjang saya berkongsi info dan maklumat ni. Kalau ada sebarang pertanyaan, okey, sama-sama boleh diajukanlah. Jika saya boleh beri penyelesaian lah untuk pertanyaan tuan-puan, saya cuba jawab. Kalau kata saya tak boleh untuk memberi penyelesaian jawapan yang berkaitan dengan pertanyaan cikgu-cikgu, saya akan rujuklah kepada pihak yang lebih atas lah. Maksudnya biasanya saya akan rujuk pada Encik Bakri dahululah. Okey. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nolaili binti Ishak atas segala penerangan dan pengetahuan baru yang dikongsikan bersama kita sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab jika guru-guru ada sebarang pertanyaan. Tak ada Saya nak tanya untuk sesi pendaftaran, kan kena bayar RM10 kan untuk seorang tu, maksudnya ke mana akaun dia? Yang itu untuk daerah kan, Miss Liha? Saya pun. Sorry. Kasihan Cikgu Laili. Dia tanya yang untuk daerah tu nanti boleh rujuk dengan sekolah pengelola sekolah SK Kota Masai 2 tu. Okey, terima kasih Puan. Ada soalan lagi tak untuk Cikgu Laili berkenaan tentang gadget ni, jenis-jenis gadget ke apa ke? Maksudnya jenis-jenis gadget khusus untuk gadget kat kasut ataupun selain daripada tu boleh cikgu? Cikgu, untuk jenis gadget tu memang boleh apa sahajalah yang sebab tu kat situ dia cuma bagi syarat, dia tak benarkan kalau ada yang dia kata tadi perangkap tadi itulah gadget yang berbentuk perangkap atau berbahaya tidak dibenarkan. Maksudnya selain tu tak ada masalah lah. Tapi kalau boleh gadget yang dibina tu ada kefungsian cikgu maksudnya boleh digunalah, contohnya macam rak kasut tadi ampayan, rak pinggan, maksudnya ada kefungsian di situ. Sebab kalau kita tengok dari segi pemakahan dia pun maksudnya dia
dia nak kreativiti, keaslian hasil kerja, apa tu ada bilangan ikatan dan juga keseimbangan dan juga masa tu lah Okey. Jadi maksudnya yang kena lah dia punya tu dan ada kefungsiannya. Lagi satu kalau ikutkan sebenarnya daerah Pasir Gudang ni ada 3-4 orang yang sudah PM saya lah, tanya-tanya jugalah pasal ni saya nampak advance betul Pasir Gudang sebab dah ramai juga yang tanya saya jugalah dan ada yang saya dah respon dan ada jugalah yang bahan yang dah di-share pun adalah sama lah. Okey. Terima kasih Wan. Tanya. Okey. Haji Roslan. Assalamualaikum. Nak tanya mengenai kayu ataupun jenis apa tu? Buluh ke atau rotan ke? Okey, berkaitan dengan jenis buluh atau kayu, yang ini pun hari tu ada pertanyaan daripada daerah saya sendiri dan saya pun dah merujuk kepada Encik Bakri dan Encik Bakri pun dah rujuk kepada negeri pengelola kebangsaan adalah Negeri Sembilan dia kata dia kata maksudnya tak ada jenis khusus jenis buluh ke kayu yang dihaskan lah. Maksudnya dia kata kat sini jawapan dia juga di sate yang panjang ikut saiz yang ditetapkan pun boleh maksudnya. Jadi maknanya nak guna buluh ke nak guna kayu tak ada masalah. Peralatan gadget yang bersesuaian untuk perkemahan. Lagi satu cikgu gadget ni dia bukan model cikgu memang kena buat banner gadget yang betul gadget yang betul-betul lah macam contoh dalam video tadilah dia buat rak kasut. Jadi yang itulah ni bukan model lah, maksudnya bukan benda tu. Sebab model ni kalau kita faham dia benda yang comel macam tu kan, macam tu lah. Jadi saya rasa cikgu faham Okey. Boleh teruskan? Okay, Puan. Maknanya Puan, gadget ni bukan model kan? Atau satu kalau dulu lah kalau kita ada perkemahan jambori dan sebagainya, ada pembuatan gadget. Dia macam replika. Sekarang ni kita nak buat yang betul-betul kan? Ya betul cikgu, yang betul-betul. Macam tadi kita tengok dia buat rak kasut kan. So kegunaan itulah gadget yang digunakan untuk meletakkan kasut. Maksudnya gadget yang betul-betul lah. Okey, terima kasih. Selain daripada rak kasut tu, rak pinggan apa lagi Boleh, ampayan boleh. Tapi kalau ampayan mungkin besar lah kan. Kalau boleh kena bersesuaian dengan yang tadi dia beri ketinggian maksimum dia adalah 200 cm dan minimum adalah 30 cm. Maknanya ikut dia punya syarat tu lah. Banyak kalau ikutkan jenis gadget ni lah. Jadi boleh, saya rasa cikgu mungkin boleh Google lah Google gadget yang boleh dibina lah. Cikgu Falahi ada soalan lagi tak? Kalau kita boleh bergerak yang seterusnya. Kalau tak ada soalan lain, kita akan mulakan sesi taklimat kedua kita pada hari ini. Sebelum tu izinkan saya membacakan biodata penceramah kita. Encik Hisham bin Esa, beliau berasal dari Kulai, mula berkhidmat pada tahun 2000, mula mengajar pendidikan khas pada tahun 2003. Sejak tahun 2020, beliau berkhidmat sebagai guru penolong kanan pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Kota Kulai 2. Saya serahkan majlis ini kepada Cikgu Hisham bin Esa, penceramah bagi acara Tepuk Sorak. Dipersilakan. Cikgu Hisham ada tak? Cikgu Hisham. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Nur Falahi. Yang berbahagia Puan Nur Aspalilawati binti Razali, penolong PPD Pendidikan Khas Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang, barisan guru-guru, guru penolong kanan, penyelaras dan guru-guru pendidikan khas daerah Pasir Gudang,
serta tuan-puan sekalian. Jadi terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada PPD, Puan PPD Pendidikan Khas Pasir Gudang iaitu Puan Aspalia Lawati kerana sudi menjemput saya menyampaikan atau berkongsi sedikit maklumat ataupun sedikit ilmu tentang pertandingan tepuk sorak sempena Karnival Co-Curriculum Pendidikan Khas peringkat kebangsaan tahun 2021 ataupun E-Curriculum peringkat kebangsaan tahun peringkat negeri tahun 2021 ataupun peringkat daerah lah. Jadi maksudnya terpulang pada daerah masing-masing, terpulang pada negeri masing-masing untuk membuat karnival tersebut. Jadi saya telah ditugaskan oleh jabatan untuk menjadi penyelaras atau menjadi pegawai teknik bagi pertandingan tepuk sorak E-Curriculum. Jadi sebenarnya kami telah diberi taklimat pada bulan Jun lagi tentang pertandingan tepuk sorak ni. Cuma dari semasa ke semasa peraturan dia berubah walaupun pertandingan ni pertama kali diadakan untuk pertandingan khas, tapi daripada bulan 6 hingga ke sekarang dia punya peraturan, dia punya syarat-syarat, dia punya garis panduan berubah mengikut kesesuaian masa dan situasi sekarang lah kan, situasi kita dalam keadaan pandemik. Jadi untuk itu saya akan menyampaikan sedikit maklumat yang terkini lah tentang syarat dan tentang permarkahan bagi pertandingan tepuk sorak sempena Karnival E-Curriculum dengan khas negeri Johor ataupun kalau buat di peringkat daerah kita buat kita kira untuk pendidikan khas daerah masing-masing. Jadi saya akan pamerkan PowerPoint saya sebentar. Okay, jadi tuan-puan nampak ke saya punya PowerPoint? Cikgu nampak PowerPoint? Belum lagi. Belum lagi. Belum. Belum nampak lagi ke? Belum cikgu. Belum ada. Okey, sekejap. Dah ada? Okey, dah ada dah. Okey. Okey, ada. Baru nampak. Alhamdulillah. Saya terlupa nak share rupanya. Okey, Okey, jadi untuk Karnival E-Curriculum Pendidikan Khas Peringkat Negeri Johor akan diadakan pada 29 dan 30 bulan September 2021 dan tarikh penjuriannya ialah pada 3 dan 4 Oktober 2021. Jadi terlebih dahulu kepada cikgu-cikgu, sebelum kita menyertai pertandingan ni, saya harap cikgu-cikgu dah diberikan garis panduan yang terkini lah tentang syarat-syarat dan peraturan. Semua semua acara-acara yang akan dipertandingkan dalam E-Carnival Co-Curriculum ni. Jadi saya pun menyampaikan maklumat dan pengetahuan tentang pertandingan tepuk sorak ni berdasarkan garis panduan ataupun syarat
pertandingan tepuk sorak yang terkini. Kerana sebelum ni pertandingan ni diadakan pada bulan 6 tu hari kami diberi taklimat, diadakan dalam bentuk kumpulan berempat. Okey, kemudian diubah kepada dalam bentuk individu. Okey. Jadi pertandingan tepuk sorak ni akan diadakan pada 29 dan 30 September. Pertandingan tepuk sorak dia buka kepada semua murid berkeperluan khas, sekolah rendah dan sekolah menengah yang menyertai badan uniform di bawah Kementerian Perdagangan Malaysia. Ini termasuklah seperti yang Cikgu Laili cakap tadi, murid-murid MBK yang berada di dalam kelas perdana. Jadi kita tengok pula untuk kategori pertandingan sekolah menengah adalah untuk kategori bermasalah pembelajaran lelaki dan perempuan seorang sahaja peserta setiap jantina. Sekolah rendah bermasalah pembelajaran lelaki dan perempuan seorang sahaja peserta untuk untuk kedua-dua jantina lelaki atau perempuan tersebut. Kemudian bagi ketidakupayaan penglihatan BL juga peserta lelaki dan seorang peserta perempuan. Ketidakupayaan penglihatan sekolah rendah juga kategori lelaki dan kategori perempuan. Okay, jadi untuk peringkat negeri, setiap daerah hanya boleh menghantar satu penyertaan untuk setiap kategori yang dipertandingkan. Kemudian kita tengok syarat-syarat untuk hasil penyertaan adalah dalam bentuk rakaman video tanpa suntingan, iaitu bila cikgu merakamkan video tersebut tak boleh edit, tak boleh stop, pause, kemudian sambung balik, ataupun kita copy kita cantumkan video, tak boleh. Bila kita rakam video yang dihantar mestilah dalam bentuk tanpa suntingan. Okey, seterusnya kedudukan kamera mestilah melintang, iaitu dalam bentuk landscape. Video tanpa pengendalan, iaitu di peringkat negeri tidak boleh ada pengenalan daerah, tidak boleh ada mungkin nama daerah, tak boleh, murid tak boleh menyebut nama daerah, murid tak boleh menyebut daripada sekolah mana. Okey, seterusnya video tanpa aplikasi tambahan. Okey, untuk pertandingan tepuk sorak ni video tersebut mestilah raw, maksudnya tak boleh melalui TikTok atau melalui Smule ke apa-apa aplikasi yang lain lah. Okey, kemudian rakaman stand still di hadapan, iaitu kamera mestilah diletakkan kekal di hadapan murid ataupun di hadapan peserta. Tidak boleh digerakkan, mungkin nak nampak macam unik, ambil daripada jauh kemudian didekatkan ataupun pusing keliling murid, tak boleh. Okey. Kemudian rakaman ini hendaklah dimuat naik atau diupload ke YouTube dalam mode unlisted. Okey, ini ialah untuk peringkat negeri lah. Okey. Seterusnya lirik ataupun hendaklah ditulis dalam Arial size 12, langkau 1.5 spacing. Ini juga maksudnya ini adalah syarat negeri dan dalam bentuk format PDF. Kemudian pautan atau link rakaman video dan lirik hendaklah disertakan ketika pendaftaran melalui Google Form yang akan disediakan untuk peringkat negeri. Okay, kemudian setiap rakaman yang telah diberikan kepada pihak Rustia di peringkat negeri tidak boleh disunting semula. Maksudnya kalau cikgu dah bagi video ataupun daerah dah beri video pada Rustia negeri, okey, nak betulkan balik semula lah, nak bagi video lain, maksudnya ini tidak dibenarkan. Okay. Ini adalah peraturan peringkat negeri. Okay, seterusnya bentuk dan syarat pertandingan bagi tepuk sorak. Yang pertama, seorang ahli pengakap atau seorang ahli dalam setiap pasukan bagi setiap kategori. Kalau kita kategori sekolah rendah pembelajaran lelaki, seorang saja peserta lelaki. Kalau kita hantar untuk kategori sekolah menengah perempuan, perempuan seorang saja peserta perempuan, daripada peserta perempuan, tak boleh ada 2-3 orang peserta. Okay, kemudian digalakkan memakai uniform yang lengkap, maksudnya uniform pengakap. Dalam tepuk sorak ni tidak memakai uniform yang lengkap ataupun uniform bukan satu wajib, cuma dia nanti dekat bahagian permakahan
ada 5 markah. Maksudnya kalau peserta tersebut memakai uniform lengkap tu dapat 5 markah. Tapi mungkin kalau tak lengkap ke, dia pakai t-shirt dengan scarf ke, tak ditolak markah tapi akan rugi 5 markah lah. Okey, seterusnya tepuk sorak hendaklah berunsur positif. Okey, maksudnya kita akan menggunakan tema pandemik COVID-19. Jadi berunsur positif maksudnya mestilah ada kata-kata semangat, kata-kata perangsang, kata-kata yang berunsur maksudnya yang menaikkan motivasi ataupun memberi galakan. Jadi tak boleh macam unsur kutukan, unsur resis, tak boleh ada unsur-unsur macam menghina atau menjatuhkan atau mengejek. Okey. Seterusnya jadi saya ulang lagi sekali, tema mesti pandemik COVID-19. Seterusnya durasi video ialah 30 saat hingga 60 saat. Sebenarnya pendek je. Tapi kalau kita nak buat memang nak cari idea tu memang kena perah otak juga. Tapi dia masanya 30 saat hingga 60 saat. Minimum 30 saat, maksimum 60 saat, iaitu panjang video. Jadi kalau cikgu memasukkan menyertai, make sure bila masuk saja, memula saja video, terus buat tepuk sorak. Contohnya kita mulakan dengan hormat kehadapan, kemudian nak buat tepuk pengakap satu, kemudian tepuk sorak. Kemudian nak lagi cantik, disudahkan pula dengan tepuk pengakap dan hormat, kemudian sudah. Kemudian dan berakhir macam itu. Okey. Itu ialah starting dan ending dia lah. Di tengah-tengah tu kita boleh masukkan gerakan-gerakan tepuk sorak, kata-kata tepuk sorak. Okey, seterusnya sorakan adalah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris atau gabungan kedua-dua bahasa tersebut sahaja. Okey, maksudnya kalau sebelum ni syarat pertandingan untuk tepuk sorak gunakan bahasa Melayu sahaja, tapi untuk garis panduan yang terbaru boleh menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya atau bahasa Inggeris sepenuhnya atau gabungan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, tapi kalau nak gabungkan bahasa Melayu dengan bahasa Cina ke, bahasa Melayu dengan bahasa Tamil ke, tidak dibenarkan. Yang boleh digabungkan adalah bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sahaja atau bahasa Inggeris sahaja. Okey, kemudian penggunaan dialek negeri tidak dibenarkan. Okey. Kemudian sebarang muzik latar tidak dibenarkan. Okey, mungkin kadang-kadang murid-murid ataupun pelajar-pelajar dia keliru lah kan. Kalau contohnya kalau macam tepuk sorak, kalau sorakan di stadium boleh guna gendang, boleh guna kompang, boleh guna drum. Jadi untuk pertandingan tepuk sorak ni sebarang bantuan alat muzik ataupun muzik latar ataupun sebarang alat muzik tidak dibenarkanlah untuk tepukan sorak atau untuk persembahan tepuk sorak tersebut. Okey. Seterusnya penyertaan murid berkeperluan khas mesti mendapat kebenaran ibu bapa dan penjaga atau penjaga. Okey. Okey, bentuk dan syarat pertandingan lagi yang tidak boleh mengandungi unsur-unsur perkauman dan negatif yang boleh menyinggung mana-mana pihak. Okey. Tidak dibenarkan memperkenalkan daerah atau pasukan. Hendaklah mengekalkan pematuhan terhadap prosedur SOP dan keputusan hakim adalah muktamad. Jadi saya terangkan sedikit ataupun saya tunjukkan sedikit tentang kriteria permarkahan. Okey, yang pertama dari segi teknik sorakan. Okey, dalam teknik sorakan dia ada empat sebenarnya. Yang pertama sorakan, yang kedua tepukan, yang ketiga koordinasi dan yang keempat lirik. Okey, dalam sorakan dia ada pula sebutan. Okey, macam mana sebutan anak murid kita tu sama ada sebutan dia lancar, jelas. Kemudian suara, adakah suara dia macam kalau untuk sorakan tu suara dia kuat ke ataupun suara dia keras ke ataupun suara yang halus. Jadi benda-benda tu pun diambil kira. Kemudian alunan. Okey, alunan ni maksudnya alunan ketika menyampaikan sorakan. Okey, maksudnya sorakan tu adakah dia tegak aja ataupun dia mesti ada tinggi, ada rendah, okey, ada yang panjang, sorakan yang panjang, sorakan yang laju-laju ataupun sorakan dia
Yang pendek je macam tu. Maksudnya dia ada kepelbagaian dari segi alunan sorakan tersebut. Okey, semua tu ialah 10 markah. 10 sebutan, 10 suara, 10 alunan, 10 markah ya. Kemudian dari segi tepukan, okey, tepukan ni maksudnya bentuk tepukan tersebut. Adakah tepukan tersebut macam rata je ke ataupun dia ada koordinasi ataupun dia ada apa tu, ada pattern dia, ada tepukan 2, tepukan 3, tepukan 4, tepukan 5, kemudian kemudian 1, kemudian 3, macam tu. Itu pun 10 markah. Kemudian di bawah teknik sorakan ada koordinasi, iaitu koordinasi tangan, koordinasi kaki. Okey. Koordinasi tangan ni maksudnya sama ada gerakan tangan dia ada macam buat menggenggam tangan, tunjuk macam dia ada macam menari sikit lah. Okey, kaki pun sama. Okey. Okey, seterusnya kaki ni maksudnya dia sambil dia bersorak tepuk kaki hentak, itu pun 10 markah. Kemudian lirik. Okey, lirik ni maksudnya lirik dalam dia punya sorakan tersebut lah. Lirik tu sama ada yang sesuai, yang ada unsur-unsur yang positif. Okey, 5 markah. Kemudian dari segi persembahan, iaitu ada 3 kriteria dalam persembahan, iaitu personality, peralatan dan kreativiti. Okey, dalam personality dia ada pertama gaya. Okey, ada certain kalau cikgu-cikgu sebenarnya saya tak dapat cari contoh video macam Cikgu Lali bagi tadi untuk pertandingan tepuk sorak yang seorang. Kan sebenarnya dia memang agak pelik sikit lah pertandingan tepuk sorak seorang, tapi itu yang saya tak dapat cari. Tapi kalau cikgu tengok persembahan tepuk sorak, pertandingan tepuk sorak daripada outpost. Kalau Malaysia yang biasa buat pertandingan tepuk sorak ialah pertandingan tepuk sorak daripada outpost. Outpost dia ialah jenama uniform. Biasa pertandingan tepuk sorak ni dia buat dalam bentuk terbuka, sekolah rendah, sekolah menengah terbuka. Jadi gaya tu maksudnya macam mana gaya dia. Sebelum dia tepuk tu dia buat gaya lawan pedang ke, gaya memanah ke. Okey. Seterusnya ekspresi. Okey, ekspresi tu maksudnya macam mana ekspresi budak ataupun macam mana ekspresi murid yang mempersembahkan tepuk sorak tu. Adakah dia bersemangat? Kalau macam dia nak bagi kata-kata semangat pada yang dalam tepukan sorak ni, macam mana bagi kata-kata semangat. Kalau maksudnya takkannya dia tepuk sorak tapi sikit-sikit kepala tunduk kan. Mesti ekspresi dia selari dengan apa tema yang dia nak sampaikan tu. Okey, juga 5 markah. Seterusnya peralatan atau prop. Okey, peralatan atau prop lagi sekali saya tekankan di sini dia bukannya alat muzik. Okey, peralatan dan prop ni cikgu-cikgu boleh boleh sediakan macam poster tentang COVID kan, poster tentang COVID. Okey, ataupun mungkin cikgu boleh buat kad atau model vaksin, ataupun model ataupun gambar besar-besar guna cardboard tu, virus yang no entry tu dia palang. Maksudnya itu yang dikatakan sebagai prop ataupun alatan. Mungkin boleh ditunjukkan ketika mula-mula nak sampaikan tepuk sorak tersebut, ataupun mungkin boleh tunjukkan di akhir pertandingan persembahan tepuk sorak. Okey. Sebab kalau kita nak sampaikan, kalau kita nak pegang benda-benda tu waktu tepuk sorak mungkin dah susah kan. Ataupun mungkin boleh letak di baju, gantungkan di baju. Okey. Sebenarnya memang agak rumit sikit lah bila pertandingan tepuk sorak ni dijalankan individu, sebab sepatutnya tepuk sorak mesti dijalankan dalam bentuk kumpulan. Okey. Seterusnya ialah kreativiti, 10 markah. Kreativiti ni termasuklah dari segi gerakan-gerakan dalam tepuk sorak. Okey. Dan pakaian tadi, kalau beruniform lengkap terus dapat 5 markah penuh. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula, inilah saya punya jawatankuasa tepuk sorak di peringkat negeri. Okey. Jadi saya rasa itu saja.
Kalau ada apa-apa pertanyaan. Okey, sebelum tu saya nak kongsi sikitlah tips pada cikgu-cikgu. Kalau membuat rakaman tepuk sorak ni, saya galakkan cikgu-cikgu buat saya minta pelajar merakamkan video di dalam tempat tertutup lah, bukan di luar rumah, bukan di tempat yang terbuka, yang lapang. Sebab kita dalam pertandingan yang seorang kan, murid tu buat seorang-seorang. Kalau kita buat di tempat yang lapang ataupun terbuka, nanti suara sorakan dan tepukan dan hentakan murid tersebut akan jadi minimum sangat. Lepas tu kadang-kadang ada gangguan daripada bunyi-bunyi yang lain kan. Kalau dapat buat dekat dalam rumah, kalau dapat lagi satu, bila dia dah pakai lengkap dengan kasut tu, kalau dapat buat di atas pentas kayu atau lantai yang papan atau lantai kayu lagi bagus. Sebab kesan hentakan tu bila dia bertepuk sambil menghentak akan jadi lagi kuat, lagi bergema. Kalau dia tak pakai kasut ke ataupun dia buat dia kat atas lantai, kadang-kadang lantai simen, kadang-kadang suara tu ataupun bunyi apa tu? Bunyi hentakan tu tak berapa bergema lah. Ini ialah cara kita lah untuk cover balik maksudnya cover balik masalah membuat tepuk sorak seorang ataupun secara individu. Jadi saya cadangkan cikgu-cikgu kalau nak kalau cikgu-cikgu nak tengok video ataupun nak cari bahan, boleh tengok, boleh cikgu tengok di YouTube sama ada pertandingan tepuk sorak Malaysia di peringkat Malaysia punya ataupun di peringkat di Indonesia. Kalau memang tepuk sorak di Indonesia dia memang canggih. Dia punya idea dia memang memang menarik lah. Cuma kita lepas tu kita apply dengan kesesuaian kita lah. Sebab sebenarnya kalau tepuk sorak ni dia perlukan berkumpulan. Kemudian dia akan sahut menyahut. Contohnya ketua leader akan bagi cue, nanti yang lain sahut, leader cue, yang lain sahut menjawab-jawab gitu kan. Jadi memang kalau nak cari idea, cari di pertandingan Yale Indonesia, kemudian kita apply, kita ubah yang mana sesuai dengan kemampuan murid kita dan yang mana sesuai dengan pertandingan dan syarat-syarat untuk pertandingan peringkat di negara kita lah. Itu saja. Jadi cikgu-cikgu kalau ada apa-apa pertanyaan, InsyaAllah kalau saya mampu saya boleh jawab. Kalau tak saya akan cuba dapatkan daripada pihak jawatan kuasa kebangsaan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hisham bin Isa. Kita buka kepada sesi soal jawab. Jika guru-guru ada sebarang soalan, boleh kemukakan sekarang. Baik cikgu, sebenarnya kalau untuk membuat apa tu lirik dia tu, cikgu-cikgu boleh saya bagi tips, cikgu-cikgu boleh ambil lagu-lagu semasa lah. Contohnya satu rangkap dia ambil lagu-lagu semasa, contoh lagu-lagu macam lagu-lagu rakyat, tapi satu rangkap satu bahagian sebab kita ada masa cuma 60 saat maksimum.
Jadi cikgu buat dia punya tempo daripada lagu-lagu rakyat tu kepada lirik yang sesuai dengan COVID-19. Contohnya lagu macam lagu Rasa Sayang ke, lagu Trek Tek Tek, lagu-lagu rakyat tu yang budak familiar. Cikgu Hisham boleh bagi contoh? Contoh macam mana tu Puan? Contoh yang tadi Cikgu Hisham tu cakap. Saya sebenarnya tak ada contoh yang individu tu masalahnya. Sebab tak pernah ada pertandingan sport sorak dalam bentuk individu kan. Tapi kalau saya tunjukkan melalui saya punya WhatsApp daripada handphone saya je lah yang peringkat saya cari contoh tepuk sorak, tapi ni bukan COVID-19 lah. Ini tepuk sorak yang pertandingan Outpost tahun lepas. Dalam kumpulan dia ada 6 orang tak kat saya. Sekejap kalau cikgu-cikgu dapat tengok saya, ini bukannya yang sebenarnya yang akur kepada syarat untuk kita punya peringkat khas lah, sebab dia 6 orang dan dia bukannya bertemakan COVID-19. Saya tunjukkan daripada handphone saya je ya. Boleh? Boleh. Okey. Sebab saya cari untuk saya pun tak dapat video daripada peringkat kebangsaan, daripada bahagian tepuk sorak kebangsaan. Cuma saya semua dapat yang saya punya yang apa? Sekejap okey. Cikgu Hisham, nanti cikgu bagi link lah, link dekat ni boleh cek tu. Baikkan link kat chat kan. Mari kita. Okay, saya share lagi satu. Okey, itu tadi sikit je lah contoh yang saya dah tunjukkan, dan ini contoh berkumpulan lah, bukannya individu. Kalau individu dia memang kena buat seorang, dan kita agak suka untuk buat macam teknik yang sahut menyahut tu. Kalau cikgu dapat cari di YouTube, kemudian boleh apply untuk anak murid kita, insya-Allah alhamdulillah boleh nanti. Okey, ada apa-apa lagi? Ada guru-guru yang nak tanyakan soalan lagi?
Ada? Okay, saya ingin mengingatkan kepada guru-guru untuk mengisi link kehadiran di ruang komen. Nampaknya majlis kita telah sampai ke penghujung. Syabas semua atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang taklimat ini diadakan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat kita peroleh pada taklimat hari ini. Sebelum bersurai, saya mewakili Jawatankuasa Taklimat merakamkan ucapan terima kasih kepada penceramah dan semua peserta yang terlibat dalam memastikan taklimat berjalan dengan lancar. Mohon maaf dari saya andai ada terkasar bahasa terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kelemahan saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kehadiran dekat ruang komen. Terima kasih Cikgu Falahi, semua guru yang menyertai saya pun sambil-sambil buat kerja ni. Terima kasih Cik Isyam bin Nesa. Terima kasih Puan Laili. InsyaAllah kita sama-samalah berjaya untuk peringkat apa negeri Johor kita cikgu semua. Untuk budak-budak kita lah InsyaAllah. Kalau ada yang nak ambil gambar boleh buka kamera sekejap kalau ada yang nak ambil gambar. Buat kenangan. Ni Cik Nasir, ada Cik Nasir. Cikgu Syazwani. Cikgu Jas siapa nak kita boleh ambil gambar sikit Cikgu Falahi Cikgu Falahi ambil sikit lah tempat Cikgu Falahi, takut gambar dia tu tak semua terbuka kan sebelah saya. Cikgu Hanif, ni Cikgu Hanif kita pengurusi PGPK. Ni dah banyak ni buka ni gambar. Okay, terima kasih semua adik. Nanti Cikgu Laili dengan Cikgu Hisham Cikgu Hisham nanti saya akan ceramah Okey. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih semua. Terima kasih Puan, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.